Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 9 April bersama saya Ardi Herman Marzi dan jurubahasa isyarat pada malam ini Azlina Muhammad Isa. Kita ke tajuk utama untuk malam ini. Cerap anak bulan di Menara Kuala Lumpur, tentu tarikh Hari Raya. Juga letupan bunga api tak terkawal, orang ramai larikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh duli-duli yang maha mulia raja-raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Rabu 10 hari bulan April 2024. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi. Baik, kita ke laporan berikutnya. Orang ramai cemas dan bertimpiran lari apabila letupan bunga api dan mercun menimbulkan keadaan huru-hara berhampiran dataran Jam Besar Sungai Petani awal pagi tadi, dan kejadian sekitar 5 pagi itu menyebabkan pengunjung dan peniaga di kawasan berkenaan ketakutan dan menyelamatkan diri apabila letupan itu menjadi tidak terkawal. Berdasarkan video papan pemuka kenderaan berhampiran, beberapa individu dilihat bermain mercun di kawasan awam sebelum ia meletup di bawah lalu menjadi tidak terkawal. Letupan dikatakan merebak selepas percikan bunga api itu turut menyalakan bunga api dan mercun lain yang diletak berhampiran. Orang ramai kelihatan panik dan melarikan diri untuk mengalihkan kenderaan masing-masing dari kawasan itu. Sementara itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah dalam kenyataannya berkata, pihaknya hanya menerima panggilan berhubung kes kebakaran sampah di kawasan Bazar Aidilfitri Dataran Jam Besar pada 4.55 pagi. Semalam, Ketua Polis Kedah, Datuk Fisol Saleh mengingatkan orang ramai supaya tidak bermain mercun dan menjaga keselamatan dengan baik. Baik, perkembangan lanjut, polis telah menahan 2 individu bagi membantu siasatan kejadian membakar mercun di tempat terbuka yang boleh membahayakan nyawa. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Zaidi Cik Hassan berkata kedua-dua lelaki yang ditahan masing-masing merupakan penjual dan pembakar mercun. Baik, kita ke berita seterusnya. Seorang kontraktor dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Sungai Siput siang tadi atas 2 pertuduhan memandu secara berbahaya sehingga menyebabkan kematian 2 beradik, Zuhal dan Marih, minggu lalu. Tertuduh Lee Kin Peng, 52 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Lee Kin Peng didakwa memandu pacuan 4 roda dengan berbahaya sehingga menyebabkan kematian Ahmad Zuhal Ruazlan 17 tahun. Tertuduh juga didakwa atas kesalahan sama menyebabkan kematian Ahmad Marih Nur Azlan 13 tahun. King Peng didakwa melakukan kesalahan itu di kilometer 38 Jalan Ipoh, Kuala Kangsar antara jam 7 hingga 7.15 pagi 5 April lalu. Sabit kesalahan, tertuduh berdepan penjara minimum 5 tahun dan maksimum 10 tahun serta denda minimum RM20,000 dan tidak lebih RM50,000 serta lesen memandu ditarik tidak kurang 5 tahun. Magistrate membenarkan tertuduh dikait jamin RM6,000 dan perlu melapor diri di Balai Polis sekali sebulan. Mahkamah menetapkan 11 Jun di depan untuk sebutan semula kes. 5 April lalu, 2 beradik itu maut apabila motosikal ditunggang mereka dalam perjalanan ke sekolah dirempuh kenderaan pacuan 4 roda. Baik, pengumuman tarikh Hari Raya Aidilfitri yang ditunggu-tunggu telah pun berakhir. Ia debaran yang dirasai seluruh umat Islam di negara ini. Penentuan Syawal melalui proses cerapan anak bulan dan penentuan tarikh Hari Raya Aidilfitri berlangsung lewat
petang tadi. Dan bagi mengetahui sedikit sebanyak proses itu, langsung dari Menara Kuala Lumpur, Khadijah Faisal dengan laporannya. Silakan, Mizah. Baik, terima kasih Ardi Herman di studio. Ardi, seperti mana yang kita jangkakan, setiap tahun saban tahun kita menantikan dengan penuh debaran tarikh Hari Raya Puasa, Hari Raya Aidilfitri ini. Dan walaupun setiap tahun kita menantikan keputusan, namun disebabkan oleh ura-ura yang kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri pada hari esok, disebabkan oleh Arab Saudi menyambut Hari Raya Aidilfitri pada 10 hari bulan, timbul kebimbangan dalam kalangan umat Islam di Malaysia ini. Kita akan sambut Hari Raya pada hari Khamis. Namun selepas berlakunya proses cerapan pada petang tadi, alhamdulillah tarikh Hari Raya Puasa jatuh pada hari esok, yang mana tidak memberikan kita satu kejutan yang lebih besar seperti mana sebelum ini, di mana keputusan mengejut, kita raya secara mengejut. Dan tanpa membuang masa, kita bersama dengan Ketua Unit Falak Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, Muhammad Abdul Hadi Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz. Jadi Ustaz mungkin boleh terangkan sedikit kepada penonton di luar sana bagaimana proses cerapan pada petang tadi? Adakah prosesnya lebih mudah ataupun berdepan dengan kesukaran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hira. Untuk makluman semua, proses cerapan hilal di Malaysia, kita menggunakan dua kaedah, iaitu hisab dan ru'yah. Hisab merupakan perkiraan dan ru'yah kita gunakan istilah cerapan lah, iaitu kita kena lihat dengan jelas ataupun dengan bantuan alat untuk melihat sendiri anak bulan tersebut. Jadi dalam penentuan 1 Syawal ini, kita mempunyai 29 tempat cerapan, dan untuk menentukan jatuhnya 1 Syawal itu, satu tempat pun sudah cukup untuk menentukan bila tarikh Syawal tersebut. Begitu. Bagaimana proses tadi? Adakah berdepan dengan kesukaran, Ustaz? Di sini kami di Menara KL, kami berhadapan dengan masalah dan cabaran cuaca lah. Di mana tadi tempoh cerapan pada jam 7.23 hingga 7.56. Pada awalnya hujan mula renyai, tapi pada hujungnya itu hujan mula lebat. Tapi walau bagaimanapun, kita tetap meneruskan proses cerapan. Dan alhamdulillah, daripada 29 tempat itu, ada tempat-tempat yang hilal kelihatan jelas, dan alhamdulillah pada tahun ini 1 Syawal jatuh pada 10 April 2024. Okey, baik Ustaz, ada dalam kalangan umat Islam di Malaysia ini bimbang berikutan daripada jangkaan mungkin lusa baru kita sambut hari raya. Jadi adakah fenomena itu sering berlaku di mana hari raya ini kita sama dengan tarikh Arab Saudi? Bagaimana Ustaz? Adapun dalam penentuan tarikh Hijriah ini, kita bergantung kepada matlak, iaitu matlak itu merupakan tempat terbit matahari. Sebenarnya kalau kita teliti betul-betul, bukan sekadar penentuan raya, penentuan puasa, penentuan solat pun kita bergantung kepada tempat di mana matahari terbit. Jadi sebenarnya kita ambil peluang ini untuk educate rakyat kita bahawa tidak timbul isu Arab Saudi raya awal, raya akhir, kita tak ikut Arab Saudi. Kita ikut tempat di mana matahari itu terbit. Itu tempat matlak, matahari terbit. Di situlah kita akan menentukan sama ada kita nak raya bila, puasa bila. Terima kasih atas perkongsian tadi Ustaz. Dan buat penonton di luar sana, sama ada raya kita esok ataupun lusa, yang penting kita sentiasa bermuhasabah diri untuk menerima segala keputusan. Dan alhamdulillah hari esok adalah hari raya. Saya ingin ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri buat anda semua, beraya dengan cara yang lebih beradab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Khadijah Faisal live dari Menara Kuala Lumpur. Baik, para penonton, mari sama-sama kita contohi akhlak terpuji baginda sallallahu alaihi wasallam dengan menjadi mukmin yang paling pemurah, khususnya dalam bulan Ramadan. Riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling pemurah dan menjadi lebih pemurah pada bulan Ramadan. Jadi mari berwakaf kepada pembinaan kompleks tahfiz anak-anak muallaf yang pertama di Malaysia dengan nilaian RM350 per kaki persegi sebagai bekalan saham pahala di akhirat nanti. Baik, laporan seketika nanti, lemang naik harga.
Masih bersama berita Al-Hijrah, lemang makanan tradisi bagi menyambut Aidilfitri dan merupakan sebahagian juadah utama di pagi raya, dan kerumitan untuk menghasilkan lemang membuatkan orang ramai lebih suka untuk membeli. Namun peningkatan permintaan di musim perayaan dan kos yang meningkat memberi kesan kepada harga lemang di pasaran. Jadi perinciannya bersama Hanisa Hasanuddin. Tahun ini wujud dakwaan harga lemang mencecah sehingga RM30 sebatang. Ia susulan ramai peniaga yang tersepit dengan peningkatan kos bahan mentah. Namun tidak dinafikan juga ada peniaga yang tidak bertanggungjawab sengaja bermain harga untuk raya kali ini. Situasi itu sedikit sebanyak menjejaskan peniaga lain yang masih menjual dengan harga murah. Menurut pengurus lemang bonda yang terletak di Kampung Melayu Subang, Afizat Supaat, mereka terpaksa menaikkan sedikit harga berbanding selama 30 tahun perniagaannya atas beberapa faktor. Tahun ni terpaksa naikkan RM2 untuk setiap saiz kerana harga barang semakin meningkat. So mana-mana peniaga pun dia akan naikkan juga kan. Makin tahun makin naik, sama juga dengan kita orang. Tapi bagi customer pula, dia orang okey sebab dia orang pun faham ekonomi sekarang macam mana. So tak ada masalah lah macam tu. Jelasnya tahun ini dia terpaksa mengurangkan bilangan pekerja daripada 60 orang kepada 40 orang sahaja bagi menjimatkan kos. Namun perniagaannya dilimpahi rezeki berganda berikutan jumlah tempahan yang meningkat 3 kali ganda berbanding tahun lepas. Malah pembeli juga sanggup beratur selama 1 jam lebih meskipun sedar dengan peningkatan harga berkenaan. Bagi pembeli, mereka faham dengan kenaikan itu dan seakan-akan tutup mata untuk menikmati juadah berkenaan di pagi raya. Kenaikan memang ada terasa lah, cuma bila kita sebagai pengguna, bila kita nak memang nakkan makanan tu, memang kita akan cuba dapatkan jugalah walaupun ada kenaikan yang berlaku pada lemang tersebut. Kadang-kadang kita terpaksa menerima hakikat lah bahawa bila barang tu naik, so kita tak ada pilihan. Jadi peniaga akan naikkan harga lah. Jadi lagipun benda ni setahun sekali atau jarang-jarang kita rasa. Jadi kita terimalah kenaikan itu sebagai satu perkara yang tak dapat dielakkan. Yang kita tak setuju tu kalau menaik sesuka hati dan kadar yang tak berpatutan. Jadi kalau kadar berpatutan tu, jadi kita terima. Mungkin ada sesebuah tempat tu yang menawarkan harga yang tinggi because of the cost ataupun kenaikan harga minyak dan sebagainya. Dan tapi untuk yang kalau berada di lemang bonda ni, saya rasa tak efek. Kuasa membeli tu masih ada. Macam kalau you tengok sendiri, orang masih membeli and sanggup beratur panjang. Macam saya dah sejam dah kat sini. So ya, tak ada masalah untuk saya sebagai seorang pembeli dengan harga untuk tahun ni, tak ada banyak beza. Peningkatan harga tahun ini tetap tidak dapat menandingi kenikmatan menjamah lemang di pagi raya, membuatkan pembeli sanggup mendapatkannya. Pengguna seharusnya membuat pilihan bijak dengan membeli lemang berkualiti dengan harga yang munasabah. Kalau kita lihat proses untuk membuat lemang ini daripada awal hingga akhir merupakan satu proses yang agak rumit dan memerlukan tenaga pekerja yang agak ramai. Dan pada malam raya sahaja, mereka terpaksa bermodalkan sehingga RM80,000 untuk menyiapkan segala tempahan lemang pada tahun ini. Jadi tidak hairanlah sekiranya peniaga lemang terpaksa menaikkan harga mereka pada tahun ini. Dan kepada pembeli, diharapkan dapat bertimbang rasa dengan kenaikan harga lemang pada tahun ini hanya semata-mata untuk kita menjamah makanan tradisional ini di pagi raya nanti. Hanisa Hasanuddin, Berita Al-Hijrah. Memakai baju baru sempena Aidilfitri antara yang ditunggu-tunggu. 40 anak-anak dalam kalangan asnaf dan anak yatim yang kematian ibu bapa akibat penyakit kanser. Sinar baru Aidilfitri itu direalisasikan Cancer Survivors Malaysia CSM apabila pihaknya tampil menyediakan persiapan raya untuk anak-anak yang kehilangan tempat bergantung. Nur Azhar Hamzah, 43 tahun yang kehilangan suami Muhammad Asri Zakaria 2 tahun lalu akibat kanser buah pinggang, terkesan apabila dia terpaksa membesarkan 3 anaknya yang berusia 10 dan 11 tahun serta anak bongsu berusia 6 tahun yang juga orang kurang upaya autism. Dia yang hilang tempat bergantung terpaksa bekerja mengambil upah menanam padi dan menjual ikan keli. Namun Azhar mengakui
Wang upah diterima hanya cukup untuk perbelanjaan harian. Baginya pemberian itu memberi kelegaan kerana anaknya sering bertanya mengenai pakaian raya. Habis metal seronok kat tu. Azam macam Allah Akbar, terharu sangat. Terima kasih banyak Kak Zul, terima kasih. Terima kasih sebab rasa bila Kak Zul hantar mesej Kak Zul, rasa ya Allah tak tahu nak habaq macam mana nak gambarkan rasa seronok sebab kalau ikutnya memang tak belilah baju raya dah ada tahun lepas kan. Ni ingat untuk sekolah dululah Kak Zul. Terima kasih banyak Kak Zul, terima kasih banyak CSM. Sementara itu, Cik Olah Arifin, 65 tahun, kehilangan anak perempuan dan menantunya pada November 2022 memberi tamparan hebat dalam hidup apabila terpaksa membesarkan 3 cucu yang ditinggalkan. Dia terpaksa memikul tanggungjawab memelihara Muhammad Irfan Hakimi 14 tahun, Muhammad Daniel 11 tahun dan Muhammad Fayad 3 tahun. Rasa seronok hati, rasa gembira lah. Terima kasih banyak-banyaklah bagi rezeki kat cucu saya. Sebab saya lah pun pendapatan pun tak menentu dah. Sebab saya potong ikan kat pelantak. Hari 2 ni kan tak apa ada dah. Lepas tu pendapatan kurang lah kan. Alhamdulillah syukur amat sangat lah. Saya berterima kasih sangat-sangat lah. Saya rasa macam rasa tak tahu nak abang. Kegembiraan tu tak tahu nak abang. Raya tu macam ringan dah lah sikit raya nak main ni pun. Sementara itu, pengerusi CSM Zuraini Kamal berkata seramai 40 anak yatim itu merupakan anak kepada pesakit kanser yang tinggal di daerah Kota Star, Padang Terap dan Kubang Pasu. Dan kita tahu apabila pesakit meninggal dunia, pesakit meninggalkan keluarga dan anak-anak ni, kita tak nak mereka rasa sedih, kita tak nak mereka terbiar. Dan inilah salah satu cara bagaimana Cancer Foundation nak mengembirakan hati anak-anak asnaf ini. Sementara kita bawa mereka pilih sendiri, kita bajetkan setiap seorang, jadi mereka pilih. Ikutlah nak color hijau, nak baju kurung, nak baju lip-lap, jadi mereka pilih ikut pilihan mereka sendiri. Itu yang buat budak-budak ini teruja. Dia orang pilih sendiri kasut apa nak pakai. Katanya program Santuni Aidilfitri ringankan beban ini akan diteruskan pada tahun depan dan akan diperluaskan ke seluruh negara. Pengalaman sedih bersama warga emas sudah menjadi kebiasaan bagi pembantu perawatan kesihatan saban tahun. Satina Arifin, 57 tahun, sudah hampir 28 tahun berkhidmat di Rumah Seri Kenangan di Pengkalan Cepa. Malah setiap kali Ramadan dan Aidilfitri, ada sahaja pengalaman mengusik jiwa yang dilaluinya. Waktu itulah kebanyakan penghuni mula merindui keluarga serta anak-anak dan tidak kurang juga yang merayu untuk dibawa pulang. Satini berkata, setiap warga emas di situ memiliki jalan cerita yang berbeza dan ditakdirkan terus berada di rumah orang tua. Mereka dijaga pembantu perawatan kesihatan sepertinya yang bukan darah daging mereka sendiri. Dia mengenang kembali satu kisah melibatkan penghuni di situ yang setia menunggu kedatangan anak tersayang yang tidak kunjung tiba hingga akhir hayatnya. Sebab hari-hari tu ingat anak dia je. Napa orang pun panggil cikgu mak anak dia. Siapa-siapa ke saat akhir pun duk ingat anak dia. Mari raya pun mana nak raya anak tak mari lagi, mana anak dia tak mari lagi ambil dia. Maknanya dia tunggu hak tu. Siapa-siapa ke dia tak ada lah. Lagu mana Kak Asal macam handle dia masa tu? Pujuk lah kata apa ni royak lah dia kata sabarlah anak ada untuk mari ni ada hijau lah. Maknanya kita ni maknanya buat ayat itu semua pujuk dia tu main perangai semua lah. Tambahnya, setiap kali Ramadan, selain menjalankan kerja hakiki menjaga keperluan mereka, dia juga akan menemani penghuni menjalankan aktiviti yang diatur seperti tadarus Al-Quran, tarawih, termasuk bersahur serta berbuka puasa. Dalam masa sama, Satini juga perlu bersedia untuk berhadapan dengan emosi warga emas yang bersedih menantikan kedatangan anak cucu, terutama pada hari Lebaran. Bagi Cik Dahlia Cik Mot, 38 tahun pula, pengalaman selama 10 tahun menjaga nenek sendiri yang uzur menyebabkan dia tidak kekok untuk menguruskan 39 warga emas di situ bersama rakan sekerja yang lain. Masa saya ingat lagi, masa di interview, dia bertanya, awak memang awak ada pengalaman jaga tu tak? Tapi boleh ke awak nak jaga orang lain?
masalah Cina, India, Melayu kan. Jadi lepas tu saya kata insya-Allah boleh. Jadi saya mari sini kira saya praktikkan apa saya jaga tu untuk jaga penghuni kita. Lepas tu saya pernah terfikir juga, boleh ke aku nak jaga mak aku supaya jaga mak ayuh orang lain. Ibarat gitu. Dia yang sudah 16 tahun berkhidmat sebagai pembantu perawatan kesihatan berkata, kekuatan fizikal dan mental penting untuk berhadapan warga emas yang pelbagai ragam setiap hari. Malah ada antaranya yang mengalami masalah gangguan mental. Sementara itu Ahmad Zail Muhammad, 66 tahun, yang kali kedua menyambut Ramadan dan Aidilfitri di situ berkata, setiap kali musim perayaan, rasa rindu pada keluarga sedikit terubat kerana dapat menumpang kasih di rumah seri kenangan itu. Memang sebab ingat adik-beradik, ingat mak arwah, mak ayah dia. Tapi kita dapat happy balik dengan kawan-kawan ada semua. Happy dengan kawan-kawan. Ni misi-misi yang jaga ni. Misi okey semua. Mana-mana staff baik. Semua baik, dia orang anggap kita macam ibu bapa dia. Sebab dia orang beri kasih sayang penuh pada kita. Dia orang ambil berat. Rumah Seri Kenangan, Pengkalan Cepa yang ditubuhkan pada 1952 merupakan institusi di bawah kendalian Jabatan Kebajikan Masyarakat. Rumah itu berfungsi memberi jagaan dan perlindungan kepada warga emas yang daif dan tidak mempunyai waris demi menjamin kesejahteraan hidup mereka yang berbaki. Baik, mari bersama membantu Multiracial Reverted Muslims (MRM) dalam meneruskan tugas para anbiya untuk menyampaikan risalah Islam dan menyebarkannya ke seluruh pelosok dunia. Jadi berikan sokongan anda dengan berinfak melalui butiran yang dipaparkan. Semoga Islam terus subur di dunia dan semoga infak anda digantikan dengan rezeki yang berkat dan melimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala. Everywhere we go, be the best of Muslim. Ini saya rasa just nak mengucap terima kasih lah, dan mereka sangat take care lah. Seketika nanti, kuih raya tradisi untuk Gaza. Masih bersama berita Al-Hijrah, Israel terus berhelah selepas berundur dari Khan Yunis. IDF sedang bersiap untuk operasi ketentera di titik paling selatan Gaza, iaitu di Rafah. IDF berkata Division Komando ke-98 dengan 3 brigadnya telah menamatkan misi di Khan Yunis dan bersedia untuk operasi masa depan. Hanya satu brigad yang tinggal, iaitu Brigad Nahal yang ditubuhkan oleh tentera Israel untuk menghalang penduduk Gaza daripada kembali ke utara wilayah itu. Menurut media Israel pula, tentera rejim berundur dari semenanjung Gaza kecuali mereka yang berada di Gaza City untuk menghalang kepulangan rakyat Palestin ke utara. Selepas tentera meninggalkan bandar Khan Yunis yang hampir musnah, sekumpulan penduduk berjalan ke sana dan berharap dapat kembali ke rumah mereka menjelang Aidilfitri. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelum ini dengan angkuh berkata Israel hanya selangkah daripada kemenangan dan berikrar tidak akan berhenti bertempur sehingga Hamas membebaskan semua tebusan. Aidilfitri bagaikan tidak bermakna buat penduduk Gaza. Mereka hilang harta, hilang keluarga. Dan bagi menaikkan semangat perayaan itu, Yayasan Al-Wafa menyediakan kuih raya tradisi untuk diedarkan kepada mereka yang sedang bersedih itu. Sukarelawan Al-Wafa yang terdiri daripada golongan ibu tunggal di Rafah bersungguh-sungguh menyediakan kuih raya atau pastry yang diberikan nama Ka'. Kuih ini diuli dan digentil sebelum dibakar. Luarannya ia kelihatan seperti bagel, namun nampak rangup. Selain Ka', sukarelawan turut menyediakan mamul, juga sejenis pastry tradisional. Menurut pengasas Yayasan Al-Wafa, Wafa Abu Jalala, meskipun mereka berdepan kekangan ekonomi dan sukar mendapatkan tepung dan bahan lain, mereka berjayakan misi kuih raya itu.
احنا قدرنا من ابسط مقومات الحياه انه احنا نخلق مشروع من لا شيء. الامكانيات كثير الوصول لها صعب، ولكن احنا بطريقتنا بجهودنا الشبابيه كمبادرين بنحاول احنا نحصل على هذه الاشياء الغذائيه قدر الامكان. جمعية خيرية توزع على الناس كل يوم خبز أو كعك. اليوم عشان العيد رح نوزع كعك على النازحين الفقراء والجوعى في جنوب قطاع غزة. إن شاء الله يا رب نبسطهم ونسعدهم، نقدر نسعد كثير ناس بهذه المناسبة العيد، حتى لو في ظروف صعبة، حتى فوق كثير جنانات فوق في السماء ما بتسكت. راح نوزع ونحسس إنه في عيد لسه، يعني حتى رغم الظروف في عيد. Anak bulan Syawal tidak kelihatan semalam di Arab Saudi yang merupakan 29 Ramadan mengikut kalender Hijrah. Ia sekaligus menandakan Aidilfitri di negara itu disambut esok. Solat sunat Aidilfitri akan diadakan di seluruh Arab Saudi selepas matahari terbit dengan pengaturan menyeluruh dibuat untuk menampung jemaah solat hari raya. Menteri Hal Ehwal Islam, Dakwah dan Bimbingan Arab Saudi, Syekh Abdul Latif Al-Sheikh baru-baru ini mengeluarkan arahan supaya solat sunat Aidilfitri diadakan 15 minit selepas matahari terbit. Dalam pada itu, umat Islam di Indonesia juga dijangka bakal menyambut Hari Raya Aidilfitri esok. Pengarah Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin memberitahu, mengikut pengiraan hisab, ketinggian hilal sudah memenuhi kriteria Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS). Sebanyak 120 kawasan di Indonesia akan melihat anak bulan hari ini. Memaknakan Ramadan dengan memberi. Penderitaan rakyat Gaza sudah tidak terperi, sekelip mata hilang apa yang mereka miliki. Dari harta benda, sanak saudara hinggalah nyawa-nyawa yang mereka kasihi. Semuanya hilang depan mata mereka sendiri. Jadi jom bersama kami memaknakan Ramadan kali ini dengan memberi. Bantu Gaza dan Yaman seikhlas hati. Mereka benar-benar menanti bantuan dari anda yang murah hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Adi Herman dan juru bahasa isyarat Azrina Muhammad Isa, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.